Right. Okay, hai, Assalamualaikum dan selamat pagi guys. Okay, so Alhamdulillah kita berjaya berjumpa hari ni, hari Jumaat bersamaan 15 Mac 2024. So Alhamdulillah, I think saya dah lama tak berlangsung secara live dekat page saya ni. So kalau anda boleh dengar suara audio dan visual saya clear, tolong bantu komen padu dulu dekat ruangan chat. Sambil tu tolong tekan like, tolong tekan love dan tolong tekan share lah untuk sesi pagi ni, insyaAllah. Okay, seperti biasa, first of all, suka saya nak memperkenalkan diri dulu kepada anda yang mungkin pertama kali menonton sesi live bersama dengan saya pagi ni. So suka saya nak kenalkan diri dulu. So nama saya Syakil Haziq, boleh panggil saya Coach Syakil Haziq. So Alhamdulillah, di Malaysia saya merupakan antara ahli termuda yang mendapat Certified Financial Technician CFTUS. Alhamdulillah dengan Allah. Saya juga merupakan antara ahli termuda yang menjadi full member of Society of Technical Analysts, MHTA United Kingdom. Dan Alhamdulillah saya juga telah menghabiskan saya punya masters dalam Islamic Finance Practice, MIFP, di INSIF, which is Universiti Al di bawah Bank Negara Malaysia. Dan Alhamdulillah saya juga merupakan antara panelis jemputan tetap di RTM 1 dalam rancangan BIS Malaysia, di mana saya banyak berkongsi berkenaan dengan ekonomi dan juga saya banyak berkongsi tentang pasaran saham kita lah. So Alhamdulillah, dengan insyaAllah tuan-tuan. Okay guys, so I think dah lama saya tak live ni. Sambil tolong like, tolong love dan tolong tekan button share tu dan komen padu je dekat ruangan komen. Dan di kesempatan ni juga saya nak mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat berpuasa dan selamat menyambut Ramadan. I think kita ada posting dekat page kita tapi saya tak bercakap secara live lagi. So Alhamdulillah di kesempatan ni saya nak bercakap tentang selamat berpuasa. Jangan join geng plastik hitam. Okay, jangan join geng plastik hitam. Dan insyaAllah dalam perancangan juga guys, saya nak beritahu dengan you guys, insyaAllah kita sebenarnya sebenarnya dengan bulan Ramadan ni, saya berfikir-fikir di mana saya nak mengadakan sesi kelas technical analysis, session TA, technical analysis, ataupun mungkin kita akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan in one special session, macam mana kita nak kenal pasti saham apa yang Jerung beli dan pada harga berapa. Itu ialah saya nak buat lah. Ni kita nak consider sebagai amal jariah bulan Ramadan. Kita nak sedekah ilmu. Ada yang nak tak nak join, cuba komen nak dekat ruang komen. Sebab kita buat survey macam tak ramai lah yang nak join. Ke kita tak payah share benda ni. Siapa nak, cuba komen nak dekat ruang komen. Saya nampak Tuan Mazlan komen padu, Tuan Muhammad Hafiz komen padu. Sambil tu tolong like, tolong love dulu, dan tolong tekan button sharekan dulu. Kan? So that's the perancangan yang kita nak buat. Saya just nak maklumkan pagi ni, di mana I'm planning to do that session. It's gonna be a free session. Bulan Ramadan kita nak bagi percuma saja. Saya nak kira consider tu sebagai saya punya sedekah, dan juga sebagai infak. So that should be our free session lah. Nanti kita akan maklumkan siapa yang nak tahu, siapa yang rasa nak belajar. So make sure anda duduk dalam channel Telegram kita dulu, sebab sebarang info-info penting kita akan kongsikan dekat dalam Telegram. So I think team kita ada pinkan dekat ruang komen kita punya group lah, group khas. So kalau boleh ajak kawan-kawan juga. Mana yang rasa kawan-kawan yang berada dalam situasi yang terapung saya panggil, terapung, tak tahu apa nak buat, ataupun dalam keadaan blur-blur katak dan sebagainya. Okay, ajak mereka untuk join kita punya channel Telegram guys. Invite them to join our channel Telegram. So kita ada satu story before kita nak masuk kepada apakah berita panas yang kita nak tahu ni. I have one story yang saya rasa very interesting. I think kita ada share juga dekat kita punya page, one of the story, one of our student punya story, di mana sahabat kita ni dia dah belajar menuntut ilmu sampai ke lebih 7 ke 8 orang lah, termasuklah yang famous Amos semua, semua dia dah pergi belajar. 7-8 orang guru, termasuk yang famous Amos semua lah. Famous bukan makanan, bukan makanan tu, bulan-bulan puasa sebut famous makanan yang kau ingat. Gurau. Okay, 7-8 orang guru dia dah pergi belajar. Dan balik belajar dia masih tak boleh buat keputusan. She still cannot trade. Dia masih tak boleh nak trade. Dia masih tak boleh nak jual saham, nak beli saham, nak pilih saham, apa semua masih tak tahu. Saya tanyalah dengan dia kan. Saya ask dia, saya tanya dengan dia, habis tak belajar ke dalam tu? So dia cakap sebab terlampau banyak sangat benda dia belajar. Banyak macam screener dia pakai, a lot of strategy, a lot of teknik yang dia pakai. So dia jadi
pening lah, jadi pening, from 7 to 8 teachers yang dia belajar, dan akhirnya dia ambil keputusan untuk bersama dengan kita dan dibimbing dengan lebih dekat dengan saya lah, di mana saya guide sahabat kita dengan lebih dekat. So terpulang, you nak saya guide, terpulang, nak boleh, tak nak pun tak apa. Saya tak suka paksa-paksa orang. You nak, you join, tak nak, sudah. saya jenis yang simple je. You want, you join, tak nak, sudah lah. I have no issue at all. Okay, dan alhamdulillah sahabat kita ni bila dia start join, I think penghujung tahun lepas, so setakat Januari, I think ROI dia lebih kurang 30%, lepas 30%. Last month, lebih kurang bulan Februari, lebih kurang 20% lepas tolak rugi lah, lepas tolak rugi. So alhamdulillah, tu semua result adalah lepas tolak rugi lah. And then dia boleh buat keputusan sendiri. She can make her own decision lah. Dia tahu siapa dia nak pilih, dia tahu dekat mana nak masuk, dia tahu dekat mana nak stop loss, dia tahu macam mana nak exit. Siapa nak kita bimbing dia sampai level macam tu, cuba komen satu kat ruangan chat. Sebab I think that's the issue lah, yang ramai orang ada. So siapa yang rasa macam blur-blur katak tu kan, macam blur-blur, macam di awang macam terapung, hidup ni trade je terapung je kan. Asal trade je terapung, asal trade je terapung. So saya suggest anda duduklah dekat dalam channel Telegram kita, sebab insyaAllah nanti kita akan ada sesi yang saya nak run secara percuma saja sempena dengan bulan Ramadan ni. So Ramadan ni adalah bulan untuk kita memberi. So we want to give more. I believe I nak bagi lebih. I want to give more kepada you guys lah. Macam tak best je. Siapa nak ni, cuba komen best sikit kat orang chat. Like dengan love macam tak ada, macam tak support je. Bagi love lebih sikit. Dan tolong tekan share lebih sikit. Kongsikan, sharekan dekat semua Facebook group saham yang anda ada. Sharekan dekat profile anda, sharekan dekat Facebook group yang anda ada. Ajak mereka dia untuk tahu cara untuk buat duit dengan cara yang betul lah. Bukan cara yang pening-pening kepala, yang semua nak kena tahu semua benda tak. Alright. So guys, so that's a little bit yang I want to share this morning. Saya nak berkongsi pagi ni berkenaan dengan the things yang kita akan buat lah, insyaAllah, bulan Ramadan ni. Nanti kita akan pilih tarikh. Kita ada buat survey juga dalam Telegram. Siapa yang tak jawab survey, tolong jawab survey dulu. Masuk Telegram, dan tu ada survey. Kita tanya kita nak buat hari apa ni. Tapi malam tak boleh kacau lah guys. Malam cannot be disturbed. Okay, malam tak boleh kacau. Malam kita nak banyakkan amalan, because this is Ramadan. Saya tak nak kacau malam anda, dan saya tak nak kacau malam saya lah. We want to give more. Kita nak lebihkan amalan lah. Of course, nak buat duit tu buat duit juga, tapi amalan tu kita kena kira juga. Okay, so saya nampak siapa komen ni. Sekejap. Cik Ida, nak dibimbing kau, nak dibimbing. Terbaik Tuan Ali, padu. Tuan Muhammad Firdaus komen nak guys tu. So insyaAllah Sabtu nanti kita akan tengok hari apa yang terbaik. Nanti kita akan tengok hari apa yang terbaik. Dan kalau siapa yang nak tu, ajak kawan-kawan, ajak join sekali. Ajak mereka untuk join sekali. Jangan pentingkan diri sendiri. Gurau. Saya sendiri nak belajar. Mana lantak lah kan. Gurau. Okay, so gurau saja. Okay, gurau. Okay, now so jom kita nak tengok few berita-berita yang panas pagi ni. Kita nak tengok beberapa berita yang saya rasa agak panas. Jom kita tengok sekejap. Okay, kita tengok sekejap. This is quite interesting story. So disclaimer tuan-tuan dan puan, pagi ni saya bukan memberi cadangan pembelian ataupun penjualan saham. Yang best tu kan guys, sebenarnya bila you, satulah this is a little bit of my advice. Kalau you tak boleh jawab soalan ni, you cannot answer these 3 basic question. Tiga basic question ni tak boleh jawab, dan 3 basic question you akan tanya dengan orang. So agak susah sebenarnya untuk you buat duit dekat dalam market. Saya bercakap jujur lah. Ini 3 soalan sekejap sebelum kita nak masuk berita panas pagi ni. Saya bagi sedikit tips. 3 soalan ni bagi saya adalah satu benda yang sangat wajib. Anda kena jawab sendiri. Anda tak boleh tanya orang tau 3 soalan ni. Kalau you betul-betul nak buat duit dalam saham, you kena jawab 3 soalan. Nak tahu tak apa soalan dia? Komen nak ajak dekat ruangan chat. Macam tak ada orang je pagi ni. Nak pun cuba komen nak sikit. Energy macam tak ada je. Komen nak sikit dekat ruangan chat. Ni saya bagi tips sikit lah. Sebab kadang-kadang saya rasa kesian tengok. Bukan sedih tapi sayang. Kalau you tak boleh jawab 3 soalan ni, bagi saya it's quite impossible lah. Sangat-sangat mustahil untuk anda nak buat duit dalam saham. You can make money, of course. Saya tak cakap you tak boleh buat duit, tapi saya yakin anda punya rugi akan lagi banyak daripada anda punya untung lah, kalau anda tidak boleh jawab these 3 questions. Siapa nak tahu apa 3 soalan yang anda akan jawab? Dan 3 soalan ni anda tak boleh tanya orang sebelah tau. Awak tak boleh tanya orang depan, awak tak boleh tanya orang belakang, awak tak boleh tanya orang kanan, awak tak boleh tanya orang kiri. Awak kena jawab sendiri soalan ni. And there's 3 basic question. Asas soalan dia, if you really want to make money in the market, you kena jawab 3 soalan ni. You kena jawab sendiri. Bukan tanya orang sebelah, tanya orang kanan, depan dan belakang. You kena jawab 3 soalan ni sendiri. Soalan pertama,
Apa yang anda kena tanya diri anda adalah, dan anda kena jawab sendiri adalah, okay, ni soalan dia soalan. Alright, macam tak ada orang ni like dengan macam tak ada lagi, share macam tak ada. Like, love lebih sikit, like tak ada tak apa. Love kena lebih sikit Love tolong lebih sikit. Gurau-gurau. Okay guys, 3 soalan yang penting saya rasa you kena jawab sendiri. Nombor 1, you kena tanya diri you, okay, saham apa nak beli? Saham apa nak beli? You mesti boleh jawab sendiri tau. Tapi kalau you tanya soalan ni, saham apa nak beli, you pergi tanya orang sebelah, so ada high chance berkemungkinan tinggi you tak akan buat duit dekat market. Saya cakap jujur je. Okay, saya cakap transparent, saya cakap jujur. Memang ia akan memedihkan hati, menayat hati dan sebagainya. Tapi kalau you ada soalan, you akan tanya, saham ni boleh beli tak? Saham tu okey tak? Saham ni boleh lagi tak? So if you have this kind of question, so agak berat lah, agak susah sikit sebenarnya kalau you nak buat duit. Saya rasa consider berat lah. Susah lah you nak make money in the market kalau you ada that kind of question. Saham apa nak kena beli? Selagi mana ada soalan tu bermain di dalam kepala otak anda, saham apa boleh beli? Tanya orang kiri, tanya orang kanan, tanya orang depan, tanya orang belakang, saham ni okey lagi ke tak? So if you have that question yang you terpaksa tanya orang, so dia akan, bagi saya dia berat lah. So anda kena jawab soalan tu. You can answer that question, no issue, you can make money in the market. Tapi selagi mana you tak boleh jawab, you kena renung-renungkan dan selamat beramal lah. Jangan tanya saya, habis nak kena buat apa? Mana saya tahu? Belajarlah. You have to know lah. You have to learn lah. Jangan tanya saya. Jawab sendiri. Itu nombor 1. Okay, yang kedua tuan-tuan dan puan. Boleh follow tak ni? Kalau follow, komen padu sikit kat ruangan chat. Macam cakap seorang ni. Saya nampak nak tahu seorang Tuan Ali je seorang ni. Ali Zainal Abidin. Seorang je nak. Yang lain tak nak ke? Aku punya chat tak komen, aku tak keluar ni. Okay. Yang kedua tuan-tuan dan puan. Alright. Yang kedua adalah berkenaan dengan yang kedua, nak masuk harga berapa? Ni penting tak? Sebab saya dah coach ramai yang go through secara dengan saya dengan personal. Basically ramai yang dah belajar macam-macam benda. Last kali dia masih tak tahu nak masuk kat mana. Dia masih confused, masih pening. Masih pening. Dia tak firm lah. Perkataan dia apa, walaupun dah belajar macam-macam benda, dia masih tak firm. Tak tahu, tak firm lah. Kejap masuk sini, kejap masuk ikut cara macam ni, kan kejap masuk ikut cara macam ni. So dia berterabur lah, dia berterabur. Dan itu sebenarnya bagi saya kurang tepat juga. We still cannot answer that question, nak masuk harga berapa. Bagi saya itu adalah benda yang you kena check balik. You kena tanya diri sendiri lah. You boleh jawab tak soalan tu? Kalau you tak boleh jawab, so berat untuk you buat duit. Saya cakap jujur je. Alright, berat untuk you buat duit lah. Okay, yang ketiga adalah berkenaan dengan nak keluar. Maksudnya keluar ni bukan satu keluar je, bukan take profit je. Kau kena ingat, dalam market ni, dalam saham ni, dia tidak ada benda yang 100% sumpah sure kau beli, dia sumpah dia naik. Minta maaf cakap, tak ada lah. Kalau you join program saya akan cakap jujur je. Mana ada formula, pakai pasti untung, pakai 100% untung. Minta maaf cakap, tak ada. Kalau nak, pergi tempat lain. Saya jujur je. Kalau nak cari benda macam tu, nak mengarut benda macam tu, pergi cari tempat lain. So saya tidak akan bercakap benda tu. There's no such thing as kalau beli 100% sumpah sure naik dan sebagainya. Itu adalah benda yang sia-sia saya panggil. So anda kena faham, keluar ni dia ada 2 cara keluar. Satu, keluar kecemasan. Bermaksud bila kita trade ataupun kita investment kita tak jadi ataupun trade kita tak menjadi, dia tidak follow apa yang kita expect, so we have to emergency exit. Kita kena keluar dalam keadaan kecemasan. Keluar kecemasan. So anda kena tahu kat mana pun nak keluar kecemasan ni. Ramai orang dia tak tahu nak keluar kecemasan kat mana. Lala dia pegang sampai harga tu jatuh sampai 1 sen. Beli RM1 sampai 1 sen dia masih pegang sebab tak tahu nak keluar kecemasan kat mana. Yang bahaya ni sebab tak tahu nak keluar kecemasan kat mana lah. Itu bahaya. Ada satu orang dia tahu nak keluar kecemasan tu kat mana, tapi dia tak keluar. Itu lagi pening lah. Itu another story. Boleh follow tak guys? Kalau follow, tekan 1 kat ruang komen. Cuba komen 1 tu kat ruang komen tu kan. Cuba komen 1 kat ruang komen tu kan. Siapa yang follow, tekan 1 kat ruang komen. Cakap sorang-sorang ni kan. Okay. Yang ketiga tadi, satu keluar emergency exit lah. Yang kedua adalah keluar untuk you nak take profit. So anda kena tahulah dekat mana anda nak take profit. Projection lah. Anda tak sebenarnya anda akan tahu 100% sumpah sure, ni tempat aku nak take profit, ni TP saya, confirm. Mana ada macam tu bang. Dia nak gerak, dia gerak ikut suka dia. Harga tu mana kau boleh tahu harga tu nak gerak berapa. Tapi you tahulah dekat mana probability, kemungkinan untuk anda nak take profit. You should know that. Okay, tapi kalau anda boleh jawab 3 soalan ni dengan mudah, tanpa tanya orang sebelah, tanpa tanya orang depan, tanpa tanya orang belakang, you boleh jawab 3 soalan ni dengan laju dan halas, InsyaAllah you can make money in the market. Tapi kalau 3 soalan basic ni you tak boleh jawab, agak berat lah. Saya cakap jujur je, agak berat untuk anda nak buat duit dekat dalam market. Quite hard lah. Susah. You boleh buat duit, tapi mostly saya yakin you punya rugi dah akan jadi lagi banyak daripada you punya untung. Sebab you pun tak faham benda you buat. 3 basic question. Dapat tak? Siapa dapat? Komen padu dekat ruangan chat. If you get this, komen padu dekat ruangan chat. Dan kalau rasa apa yang saya bagi ni
berguna, tolong tekan share. Tolong tekan share. Kongsikan. Sebab ramai orang tak tahu benda ni. Dia sibuk tanya orang je. Boleh tak boleh tak sampai bila-bila kalau you tanya boleh tak tu. Sampai bila-bila lah you akan start kat situ guys. You will be there forever and ever. Okay. So hopefully membantulah sedikit tips pagi ni. Lama saya tak live dekat my page secara live lah. Selalu team saya yang live kan saya petang-petang. So insyaAllah pagi ni kita just buat live lah. Sebab dah lama tak live. Rindu pula nak live kat page ni. Okay, now jom kita nak tengok berita panas hari ni. What are the berita-berita panas for today? Kita tengok sekejap. Besarkan sikit. Okay, so disclaimer saya bukan bagi cadangan pembelian saham ataupun penjualan saham dekat sini. So this is the one of the story yang saya rasa agak menarik berkenaan dengan Awantec. Di mana kerajaan diminta untuk membayar Awantec 231.55 juta. Sebab dia I think kerajaan terminate dia punya kontrak, di mana sebelum tu Awantec ada dapat kontrak daripada kerajaan. Jadi dia diterminate kan, dia diterminate kan. So bila dia diterminate kan, jadinya sepatutnya tak boleh terminate lah sebab ada kontrak kan. I tak sure apa berlaku. I think this case happen in 2018 if I'm not mistaken. Kejap kalau kita tengok dekat sini dia berlaku bila? Dia berlaku pada tahun 2018. 2019 di mana 2019 di mana sepatutnya dia ada kontrak dengan kerajaan, and then suddenly dia kena dia digugurkan daripada kontrak tersebut, dan of course dia orang ambil tindakan undang-undang dan sebagainya. Ada discussion, if I'm not mistaken there's a discussion between this company and government, and then dia tidak dapat selesai, so dia take court order lah, and dia ambil court order dekat situ, dan apa yang berlaku adalah they win. Syarikat Awantec menang lah dia punya claim dia menang dia punya kemenangan melawan saman kerajaan. Okay, so there's story yang quite interesting lah, bagi saya agak menarik juga. Ni pun menarik juga ni guys. This is quite interesting. SC confirm rate on some listed firms over suspected abuse of fundraising activities. Ni satu penting jugalah saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Okay, bila kita sebut tentang corporate exercise, syarikat-syarikat yang listed dekat Bursa Malaysia ni, basically mereka boleh buat satu benda dipanggil sebagai corporate exercise lah, mana dia orang nak raise fund ataupun dalam bahasa mudah nak you faham, dia nak dapatkan lebih capital ataupun nak dapatkan modal tambahan, nak dapatkan modal tambahan lah. They can make a few corporate exercise lah, antaranya adalah contoh macam private placement, and then dia juga boleh buka macam right issue sebagainya, right issue. So bila kita nak subscribe right issue, sedikit advice kepada tuan-tuan dan puan-puan. Pertama kita kena faham in companies, syarikat-syarikat yang listed dekat Bursa Malaysia ni, one of the main salah satu tujuan utama mereka ni duduk dekat dalam Bursa Malaysia ni adalah sebab mereka nak dapatkan modal. Setuju tak dengan saya? Kalau setuju tolong tekan 1 dekat ruang komen. Macam cakap seorang-seorang ni. Kalau tekan 1 kat ruangan chat. Anda kena faham, pertama sekali misi dan matlamat utama dia adalah untuk mendapatkan modal. Itu memang the first aim lah. Kebiasaannya mana-mana syarikat yang dia masuk ke Bursa Malaysia ni, nombor 1 matlamat utama paling besar dia adalah, dia adalah matlamat-matlamat lain, tapi matlamat utama dia adalah untuk mendapatkan modal. Dan bila kita ni tuan-tuan dan puan, kita ni sebagai seorang investor, sebagai seorang pelabur, kita kena check juga dia nak buat apa dengan duit dia kan. So kita tak boleh macam macam kawan kita nak pinjam duit dengan kita, kawan kita pinjam duit dengan kita, dia pinjam duit dengan kita, and then dia ambil duit kita tu, dia pergi bayar hutang. Maksudnya macam gali lubang tutup lubang. You boleh follow tak? Boleh follow tak? So setiap kali kalau any company ataupun mana-mana syarikat yang membuat this kind of corporate exercise, contohnya dia minta private placement ke, right issue ke, so we have to check guys. Ni kesilapan yang ramai pelabur-pelabur buat, dia tak check dapat right issue, tapi tak check apa yang kenapa dia keluarkan right issue, what the company fork up is the right issue, kenapa dia nak dapatkan more capital. You have to check, anda kena check. So you kena berfikir dengan waras lah bagi saya. Berfikir dengan logik lah anda benda ni. As an investor, mungkin lah kalau kita faham tentang ialah orang yang berniaga, if you nak invest ataupun you nak bagi duit ke somebody, so you need to know where the money goes, ke mana duit itu dipergikan, dan ke mana duit itu digunakan. Basically kebanyakan daripada syarikat-syarikat ni, bila diorang ni keluarkan ataupun nak dapatkan raise capital ataupun nak dapatkan modal tambahan, dia akan jot down tau apa tujuan utama, kenapa dia nak duit ni untuk digunakan untuk apa. Certain time kat situ ada yang certain time ada yang tak tahu macam mana nak
nak baca benda tu, macam nak tengok kat mana keluarnya kenyataan-kenyataan tu kan. Sebab bahaya lah bagi saya, it's quite dangerous lah, especially kalau ada corporate exercise ni. Macam kan you guys tak faham the game of corporate exercise, sebab you need to learn lah, you have to learn about these things. Kalau boleh elakkan kalau dia minta raise fund untuk menggunakan benda-benda yang bukan-bukan. Tapi for me, kalau dia untuk kembangkan bisnes, untuk tambah tambah cawangan dan sebagainya, I think tak ada masalah, should be okay. Cuma this is quite we don't know yet which company yang membuat this kind of activities. Ini saya tak sure lah which companies. The location kita tahu, yang kita tahu ada kat Tropicana saja. So we still don't know what companies. I tak berani nak cakap apa-apa. But this is quite interesting. Story yang ni agak menarik jugalah. Quite interesting. Disclaimer apa yang saya share ni bukanlah cadangan pembelian saham ataupun penjualan saham. Okay. Ni pun menarik juga guys, kalau tengok dekat sini Malaysia third fastest growing in Asia for ultra high net worth population. High net worth population for 2023 to 2028. Okay, nampak kalau tengok dekat sini adalah high net worth client. High net worth ni, kalau siapa tak faham high net worth ni, adalah golongan-golongan saya boleh katakan T1, T5 mungkin. Okay, kita adalah tangga yang ketiga. Bermaksud rakyat Malaysia ni hebat-hebat belaka. Memang ramai yang kaya-kaya kan. Ada ke yang tengah tonton sesi live saya ni dalam golongan-golongan high net worth ni? Komen saya. Komen saya dan Amin. InsyaAllah kita doakan sama-sama. Kita semua dalam tergolong daripada kalangan yang top T1, T5 apa ni kan. Cuba komen saya, Amin guys. Kita doakan untuk diri sendiri guys, dan untuk kawan-kawan yang lain. Kita doa sama-sama lah. Kita jangan cemburu dengan orang ni. Bagi saya, kita kena capai. Kita kena cuba capai macam mana yang mereka capai lah. This is my point of view lah. Sama-sama kita mengkayakan diri sendiri. Mengkayakan sama-sama. InsyaAllah kita sama-sama kaya insyaAllah. Alright. So antara menarik kat sini, Malaysia adalah antara tangga yang ketiga. Ultra high net worth individual population. Nampak? Kalau nampak dekat sini, kita tangga yang ketiga. Malaysia setakat 2023 kita ada 754. So target 2012 1000 lebih 1015 plus. And ini adalah target high net worth. Ini agak menarik juga lah story ni. Ni just seringan-seringan. I think it's quite interesting. The story is quite interesting. Siapa yang tak tahu kat mana saya dapat cerita ni, sekejap, lupa nak bagi tahu. Guys, this is a very good newspaper. Saya bukan seller untuk The Age. I'm not a seller for The Age. Tapi anda boleh pergi carilah Google. This is a very good newspaper. If you are investor, you are trader, you wajib ada this newspaper. A lot of information is inside dia. Ada banyak gila informasi kat dalam ni. So, tapi dia bahasa Inggeris lah. So nak cari yang bahasa Melayu ni berat sikit lah. Berat nanang. Alright, berat nanang sikit lah. Tapi kita tengok untuk ni, this is English lah. Okay, so this is all the news yang kita boleh nampak. Ini menarik lah. Malaysia third fastest growing in Asia for ultra high net worth. Oh, gila. Okay, kita tengok dekat sini. Kita tengok dekat sini. Sekejap 6. Okay, ada dan kita ada berita-berita yang I think ni agak menarik juga. Agak menarik juga. Malaysia emerged as winner in semiconductor industry amid US-China trade war. So if we know apa yang berlaku dekat US dengan China ni, ada perang dingin sikit lah in terms of dia punya trade war. Saya panggil perang dingin sikit lah. So kalau kita tengok dekat sini, because of that, because apa yang sedang berlaku antara US dengan China, so possibility kita as negara Malaysia ni, kita mendapat sedikit manfaat lah. Kita dah mendapat manfaat, winner kalau kita dah nampak dekat ni in semiconductor industry. So ini agak menarik lah. So kalau as investor, I think I believe we have to try to look at it lah. Kita kena tengok apakah potensi dan peluang yang kita boleh nampak dekat dalam this industry lah, yang kita panggil sebagai industri apa ni panggil ni, what we call this semicon industry. Okay. Okay, nampak NYT highlighted Malaysia for two years straight macam mana ejaan itu as well as it focus on talent development in areas such as AI and machine learning, as it position itself to attract business looking for alternative to China and the US lah. So kita ada business team. Domestic investment as media plan to offer additional incentive for companies investing in automation and AI. It recognize the importance of encouraging innovation to attract more global business. So kalau kita dekat sini, even the government, kerajaan pun ada buat beberapa tindakan berkenaan dengan insentif lah. Dia panggil sebagai insentif. Normally kalau orang nak melabur, saya share sikit lah. This is my view, this is my point of view. You can agree to disagree, depends. Biasanya kalau kita nak menarik pelabur, kita kena bagi certain insentif lah. Certain insentif. So contoh macam ni, macam MIDA plan additional incentive. Incentive ni depends.
insentif ni mungkin kita akan bagi mungkin potongan cukai, sebab kita nak tarik dia masuk ke Malaysia dululah. That's a normal thing yang kita boleh buat. Kita kita panggil bagi potongan cukai lah for few years lah, tapi tak boleh lah potongan cukai sampai bila kan. For this big company, so mungkin kita nak tarik dia, and then insentif. So ada banyak macam insentif yang dia boleh buat. There's a lot of insentif yang government can do lah. Saya percaya ada banyak insentif yang kerajaan boleh buat. So of course if they do this, so kita akan nampak more interesting on semicon punya ni lah, semiconductor. Dan of course di usaha Malaysia there's a lot of companies that correlated dengan apa panggil semicon punya industri lah. Disclaimer guys, sekali lagi saya bukan bagi cadangan pembelian atau pembelian saham. Pastikan anda mengkaji dulu menggunakan strategi masing-masing. Do study first. This based on your own research lah, berdasarkan research you sendiri lah. Okay, ni menarik kan, bersama China EV maker expand distribution to its portfolio. Nampak Beremas Auto So I think kalau tengok dekat sini, okay, Beremas Auto has secured right to sell expand vehicle and spare part in Malaysia and to provide after sales service for Chinese EV market lah. Okay, so kalau tengok dekat sini mungkin nampak one of the company expand Expand ni I think syarikat daripada China yang EV punya ni. Mungkin kita akan nampak kereta EV baru yang akan masuk dekat Malaysia. Electric vehicles will be in Malaysia. So before this kita ada Tesla, and then kita ada BYD, and mungkin kita akan nampak new brand akan masuk lah. What's award by kemudian okay, you boleh try to Google lah Xpeng ni, apa dia punya jenis kereta Xpeng Smart EV. Alright, kita tengok juga apa brand dia pakai ni, apa jenis kereta daripada Xpeng Motor ni. Kita nak tengok apakah what is the EV. Mungkin kita ada a lot of lebih banyak variety of choices of electric vehicle lah, EV variety of choices of EV. Okay, other than that, ni semua berita-berita yang biasa yang kita boleh tengok. You guys can read on the news site. Ni just kita highlightkan mana yang saya rasa agak menarik lah. A few story yang saya rasa quite panas jugalah berkenaan dengan market kita. Alright, so best tak sesi pagi ni? Kalau best, cuba komen best sikit dekat ruangan chat. Aku macam cakap sorang-sorang ni kan. Yelah, buat live, lama dah tak buat live ni kan. Cuba komen best sikit dekat ruangan chat. Adakah sesi pagi ni best? Kalau best, komen best sikit dekat ruangan chat. Okay. Alright, so I think that's all for this session pagi ni. Hopefully you learn something. Dan do remember my 3 tips tadi. Do ingat 3 tips lagi. Siapa yang baru join, nanti dah habis sesi live ni, tengok balik live ni, sebab awal tadi saya ada bagi 3 tips penting. If you really want to make money in the market, so I believe you need to know those 3 things lah. You kena fahamkan 3 perkara tu. Kalau you faham 3 perkara tu, InsyaAllah you can go further lah. Anda boleh pergi jauh. Tapi kalau anda tak memahami 3 perkara tu, bagi saya agak berat sikit lah. Quite heavy jugalah. Alright, quite heavy juga. Alright, so I think tu je guys. Sekejap last nak tanya, saya nak confirmkan betul-betul, sebab ini adalah bulan Ramadan. Macam saya katakan tadi, bulan Ramadan ni kita plan, kita rancang, kita nak buat sesi TA. Macam mana nak gunakan TA dengan cara betul. Dan mungkin kita akan share juga bonus. Kalau tengok ramai yang join, kita nak share macam mana nak tahu saham apa yang Jerung beli dan pada harga berapa. Cuba komen nak dekat ruangan chat. Kalau kita dapat 10 nak, baru kita on kita punya session. Komen nak banyak-banyak kat ruangan komen tu. Kasih spam sikit. Nak. Seorang komen 10 kali. Nak. Sebab insyaAllah, sebab kita nak buat. Dan sesi adalah percuma guys. Saya akan buat sesi ni secara percuma. Sebab Ramadan kita nak menginfakkan, kita nak sedekahkan ilmu lah. Kita nak sedekahkan ilmu. Komen nak tu, ajak kawan-kawan komen nak sekali kat bawah tu. Kalau ramai komen nak, kita on. Kalau tak ramai, kita off lah. Senang. Ramai nak, kita on. Kalau tak nak, kita off. Senang je. Saya just nak spend some time dengan you guys, siapa yang nak join untuk belajar macam mana nak kenal pasti saham apa yang Jerung beli pada harga berapa. And of course kita nak share macam mana nak gunakan TA dengan cara yang betul, which is that is itu adalah kepakaran saya lah. TA alhamdulillah itu adalah kepakaran saya. Dan insyaAllah kita akan share lah dekat dalam session. So siapa yang nak tahu, if you want to know, do join kita punya channel Telegram. Sebab sebarang info kita akan share dekat dalam tu lah. Sebarang info-info penting we will share dekat situ. I think team kita ada share kan dekat ruangan komen. Do join that group has. So kalau sebarang information, dan ajak kawan-kawan untuk join juga. Sebab kalau apa-apa nanti kita akan bagi tahu dalam tu. Kita akan pilih tarikh nanti. Tarikh tak ada lagi, we will give later on. Alright. Okay, so I think tu je guys. Thank you so much. Saya nampak komen Puan Ashkina, Tuan Sahana, Tuan Abdul Wahid komen nak kat situ. Saya punya komen ni masuk lambat lah. Saya tak tahu kenapa. Dia slow sikit kot. Slow sikit lah itu komen. So hopefully you learn something this morning, anda dapat sesuatu daripada apa yang saya share pagi ni. Guys, sekali lagi disclaimer,
Sesi ni bukan cadangan pembelian saham ataupun penjualan saham. Do study, do kaji dengan gunakan strategi dan teknik anda guys. Alright, so thank you so much siapa yang join sesi live pagi ni. InsyaAllah kita jumpa dalam sesi-sesi live yang akan datang. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat berpuasa. Dan selamat berdagang tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa lagi insyaAllah.